Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zakhrina maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-akramin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka as-sidqa fil qawl wal ikhlasa fil amal. Allahumma amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak pada Allah SWT. Allah pilih kita pada pagi ini. Hari ini Khamis yang terakhir daripada bulan Syawal. Maknanya kita sudah menghampiri bulan Zulkaidah, bulan yang dimuliakan oleh Allah SWT, dan mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang memuliakan bulan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung lagi bacaan kitab Riyadhus Shalihin. Kita teruskan lagi mudah-mudahan kita mendapat keberkatan daripada hadis-hadis baginda Nabi SAW. Dan kita baca kitab Riyadhus Shalihin susunan Imam Abu Zakaria Muhyiddin Yahya Ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullah wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Kita sampai pada hadis yang ke-10. Hadis yang ke-10 daripada bab yang ke-13, bab bayan kathrati turuqil khair, dan kita sampai pada hadis yang ke-10 iaitu hadis ke-126 daripada kitab Riyadhus Shalihin ini. Kita baca dulu dengan sanad yang bersambung daripada Imam Nawawi rahimahullah wa nafa'ana bihi fid dharain amin. قال العاشر عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله إن لنا في البهائم أجرا فقال في كل كبد رطبة أجر متفق عليه. وفي رواية للبخاري فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة. وفي رواية لهما بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فاستقت له به فسقته فغفر لها به. Al-muqu al-khuf wa yutifu yaduru hawla rakiyatin wa hiya al-bir. Okey. Nampak macam panjang hadis ni tapi sebenarnya hadis ni dah biasa kita dengar. Masya-Allah, sangat hadis yang menceritakan tentang Islam sebagai satu rahmat hatta kepada seekor binatang, dan baiknya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan tak akan terlepas pandang di sisi Allah Subhanahu wa taala. So kita pergi pada terjemahannya. Okay, al-ashir, hadis yang ke-10, anhu maksudnya daripada siapa? Daripada Sayyidina siapa dia? Anhu daripada Sayyidina Abu Hurairah kan? Sayyidina Abu Hurairah, betul. Sebab ada hadis nombor 6 lagi kan? Daripada hadis nombor 6 Sayyidina Abu Hurairah. Hadis nombor 7 pun daripada Sayyidina Abu Hurairah, nombor 8 pun Sayyidina Abu Hurairah, nombor 9 pun Sayyidina Abu Hurairah, nombor 10 pun Sayyidina Abu Hurairah. So anhu dekat situ daripadanya juga, maksudnya daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu warḍah. Jadi daripada Sayyidina Abu Hurairah, beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama rajulun yamshi, maksudnya ada satu ketika seorang lelaki berjalan, waktu dia tengah berjalan bi tariqin, di satu jalan, ishtadda alaihi al-atash, waktu tu dia haus sangat-sangat, datanglah kehausan yang bersangatan pada dia, ishtadda alaihi al-atash. Kemudiannya
Bila dia tengah haus sekali, fawajada bi'ran, dia jumpa satu telaga. Fanazala fiha fasharib, dia pun turun ke telaga tu dan dia pun minum. Lepas dia minum, dia pun keluar. Dah selesai minum, dah habis, dah hilang dahaga dia, maka dia pun keluarlah daripada telaga tersebut. Apa yang berlaku bila dia keluar daripada telaga tersebut? Faiza kalbun yalhaz, tengok-tengok ada pula seekor anjing yang dalam keadaan kehausan. Yalhaz ni biasanya dia anjing waktu tu, yalhaz ni dia turun naik, dia punya kepala, lidah dia terjelir-jelir, kan? Nampaklah dia nak something tu, kan? Dengan lidah terjelir-jelir tu dipanggil yalhaz. Jadi anjing kan. Okay, so dia nampak anjing tu macam tu. Ya'kulu sara minal atash. Dia apa namanya ni, dia makan ataupun dia menjilat-jilat tanah sebab dia haus sangat. Dia yalhaz tadi, dia jeli-jeli lidah dia kan. Jadi bukan setakat dia jeli lidah dia, dia sampai jilat tanah sebab terlampau haus sangat. Kesian anjing ni, terlalu kehausan. Jadi kemudiannya orang lelaki tadi kata apa? Laqad balagha hadzal kalba min al-atash, anjing ni dah sampai tahap kehausan, mislul ladzi kana qad balagha minni, seperti mana yang sampai pada aku. Maknanya tahap haus ni dah sama macam aku tadi ni. Seperti mana aku rasa haus tadi, anjing ni pun rasa haus macam ni juga. Jadi I have to do something. Macam tu lah kan. Jadi dia kata fanazal, maka dia pun turun. Dia turun ke telaga tersebut. Tadi dia turun, dia minum kan. Sekarang ni dia nak minum macam mana? Anjing tu kat atas. Jadi dia buat macam mana? Famala'a khuffahu, dia pun penuhkan kasut dia tu, khuf dia tu, dengan air, ma'an. Summa amsakahu bifi. Kemudiannya dia gigit, maksudnya dia pegang kasut tu dengan mulut dia. Maknanya dia gigit lah kan, kita kata. Dia bawa kasut tu naik ke atas dengan letakkan kasut tu dekat mulut dia. Kasut tu penuh dengan air. Lepas tu bila dia dah naik ke atas, hatta raqiya fasaqal kalba, maka bila dia dah naik, dia pun bagilah anjing tu minum. Fasyakarallahu lahu faghafaralah, maka Allah Ta'ala bersyukur padanya. Maksudnya bersyukur Allah Ta'ala ni maksudnya apa? Maksudnya Allah Ta'ala membalas dia. Allah menghargai jasa baik dia. Allah menilai jasa-jasa baik dia tadi tu kepada seekor anjing tadi. Lalu Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Faghafaralahu. Lalu sahabat pun tanya, ya Rasulullah, innalana fil bahaimi ajra. Adakah pada binatang pun kita boleh dapat pahala? Kita bagi makan minum pada binatang pun boleh dapat pahala. Jadi Nabi SAW sebut, fi kulli kabidin ratbatin ajrun. Pada setiap yang bernyawa itu ada pahalanya. Kabidi ratbin, maksudnya sama ada manusia ataupun haiwan. Al-kabid, kabid kita tahu kabid apa ni, apa, hati kan. Jadi hati yang basah, kabid ratbin maksudnya hati basah, maksudnya ratbatin, ratbatin maksudnya hidup lah. Sebenarnya ceritanya maksudnya manusia ataupun binatang yang hidup, kau tolong, kau akan dapat pahala. Tak kisahlah siapa. Ini pun menjawab juga soalan hari tu ada yang tanya kan, kata ustaz, macam mana ustaz, apa sedekah pada orang kafir pun dapat pahala kan? Ada yang tanya hari tu. Hadis ni jelas kan, hadis ni memang dah jawab betul-betul. Kita ingat betul-betul konsep dia. Nabi kata fi kulli kabidin ratbatin ajrun. Pada setiap satu nyawa yang masih hidup tu kita ada pahala. Jadi bukan kira orang bukan Islam, anjing sekalipun kita boleh dapat pahala dengan bagi dia makan ataupun minum. Dan anjing ni dia tak mestilah macam dalam hadis ni sebut anjing ni memang dalam keadaan kehausan yang sangat-sangat kan. Sebenarnya kalau anjing tu bukan dalam keadaan yang haus sangat-sangat pun, kita bagi makan minum, ada pahala untuk kita. Dalam satu riwayat Imam Al-Bukhari, lagilah Allah Ta'ala bagi balas dia, Allah ampunkan dia, Allah masukkan dia ke dalam syurga. Maknanya dia dapat syurga kerana apa? Kerana pernah bagi seekor anjing minum. Kan, anjing yang kehausan dia bagi minum. So dia mendapat syurga di sisi Allah SWT. Kemudiannya ada riwayat yang lain pula. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim, bainama kalbun yutifu biraqiyatin
ada ketika satu ekor anjing yang sedang berjalan-jalan dekat kawasan yang dekat telaga, kan, disebutkan lepas tu Imam Nawawi sebut rakiyah ni adalah al-bi'r, maknanya telaga, kan. Kemudiannya apa yang berlaku? Qad kada yaqtuluhul atash, hampir-hampir dahaga membunuhnya, maknanya terlampau haus. Apabila seorang wanita Bani Israel yang dikata, kalau kita gunakan bahasa kita pada hari ini, pelacur lah, bariyah. Dia ni memang orang yang buat kerja tak baik di kalangan Bani Israel. Ni cerita Bani Israel zaman sebelum Nabi SAW lagi lah. Jadi seorang wanita yang tak baik daripada Bani Israel, dia tengok anjing tu kehausan, lalu dia pun mencabut kasutnya, fanaza'at muqaha, al-khuf, dia cabut dia punya kasut dia, lalu dia isi kasut tersebut dengan air, lalu dia bagi kepada anjing tersebut dan diampunkanlah baginya dengan sebab itu. Jadi dia dapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab pernah bagi anjing minum air. Okey, jadi dekat sini pun ialah kita boleh ambil pengajaran yang cukup besar, iaitu sampaikan seorang perempuan yang memang profession dia memang tak baik, kan, bukan sekali-sekala buat tak baik, memang dia ni memang profession dia sendiri. Dalam keadaan macam tu pun Allah Ta'ala ampunkan dia dengan sebab bagi seekor anjing minum air. Jadi inilah antara kaedah dia apa dia, maknanya Islam ni bagi peluang untuk kita buat pahala dengan sangat banyak, sampai dengan seekor anjing pun kita boleh buat pahala. Jadi jangan lepaskan peluang untuk buat pahala. Jangan bila kita tengok anjing kita rasa nak sepak-sepak je anjing ni. Sebab apa? Dia najis, tak? Najis mughallazah. Najis mughallazah tu memanglah, dia memang najis mughallazah, sampai bila-bila pun dia najis mughallazah. Tapi bukan bererti bila dia najis mughallazah bererti dia hina. Bererti dia tak boleh dapat pertolongan daripada kita. Kecuali kalau anjing yang ganas yang boleh membahayakan. Kalau itu cerita lain lah, kan. Anjing yang boleh membahayakan, dia memang boleh dibunuh. Itu memang cerita lain. Ini kita cerita ni dalam keadaan anjing biasa-biasa, kan. Ada orang kita dia memang terlampau anti dengan anjing. Dia bila tengok anjing dia terus, kan. Dia rasa geli sangat. Padahal anjing tu tak berdosa. Anjing mana ada dosa? Ke kita rasa anjing berdosa? Anjing mana ada dosa? Dia buat apa pun tak berdosa. Kita yang banyak dosa. Jadi sebenarnya kita tak sepatutnya memandang hina, bahkan kita boleh dapatkan ruang untuk mendapat pahala. Samalah burung makan dekat kita punya apa-apa pokok, kan. Buah kita. Kita tanam pokok, ada buah, burung ambil makan, dia patuk dia makan buah-buah yang kecil-kecil tu, kan, pun dapat pahala. Monyet datang, rumah saya banyak monyet, kan. Bila kita tanam pokok mangga, kadang kita fikir juga macam mana lah, kan, tentang jadi habuan monyet. Kita fikir balik, tak apalah, biarlah. Kalau jadi habuan dia pun ada pahala untuk kita, insya-Allah, bukan tak ada pahala, kan. Dia datang tu free je, kita tak payah panggil, tak payah jemput pun. Kita kalau orang kenapa datang makan kat rumah kita ni, kan, kita kena jemput. Jemputlah datang makan kat rumah saya. Monyet dia tak payah jemput, kan. Dia datang aja bagi pahala kat kita. Jadi bukanlah kita nak sangat dia datang, tetapi dia datang tu kita boleh jadi syukur, sebab itu tanda kebaikan yang Allah Ta'ala nak bagi pada kita. Okey, terus hadis yang kedua untuk pagi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ta'ala anhu, Al-hadi ashar anhu, masih lagi dengan daripada Sayyidina Abu Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi syajaratin qata'aha min zahri tariq kanat tu'dhil muslimin. Wa fi riwayatin marra rajulun bi ghusni syajaratin ala zahri tariqin فقال والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة. وفي رواية لهما بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim.
Okey. Hadis ni kalau kita perhatikan juga salah satu daripada cara mudah untuk melakukan pahala. Apa dia? Aku melihat seseorang, laqad ra'aitu rajulan, aku melihat seseorang yataqallabu, bergerak-gerak ke sana ke sini, rasa seronok dengan nikmat fil jannah, di dalam syurga. Kenapa? Fi syajaratin qata'aha, kerana pokok, ada sebatang pokok yang dia potong. Pokok tu buat apa? Pokok itu menghalang jalan ataupun menyusahkan orang Islam lain, tu'zil muslimin, kan, menyakiti orang Islam lain. Orang Islam nak jalan payah, kan, sebab ada pokok yang halang. Ya, kadang-kadang kan ada apa, batang tumbang, ada pokok yang menghalang jalan dan sebagainya. Dan kita pun biasanya kita tak ada kepakaran, tak ada tenaga, kita boleh call aja pihak berwajib untuk alihkan. InsyaAllah hatta kalau kita call pihak berwajib untuk alihkan pun kita boleh dapat pahala. Dalam satu riwayat lain, marra rajulun bi ghusni syajaratin, seorang lelaki berjalan dengan sebatang pokok, kan, dengan sebatang dahan, kan, satu dahan pokok. Ada dekat jalan tu ada pokok, ada dahan pokok, kan, pokok tombang ke, dahan pokok tombang dan sebagainya. Faqal, maka dia pun sebut, wallahi la unahyanna hadza anil muslimin. Dia kata, aku akan alihkan, aku akan buang benda ni daripada orang Islam, la yu'dihim, supaya tak menyakiti mereka. Fa'udkhilal jannah, lalu dia dimasuki ke dalam syurga. Dalam riwayat yang lain, wa inna marajulun yamshi bi tariqin, berjalan seorang lelaki di satu jalan, kemudiannya dia nampak ada duri, ada pokok, ada dahan yang berduri di atas jalan, dahan yang berduri. Dahan ni tak payah besar pun tak apa, tapi dahan berduri, kalau orang jalan sakit orang, kan. Jadi dia pun mengalihkan benda tu, dia mengalihkan, lalu Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa dia. Ini salah satu daripada hadis menunjukkan betapa banyaknya peluang untuk melakukan pahala. Satu lagi pengajaran yang kita boleh dapat kat sini juga adalah betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala bagi pahala dengan macam-macam cara, kan. Maknanya yang kita nampak macam tak ada apa-apa, setakat macam tu, takkan itu pun nak kira. Bukan berkira, tapi Allah Ta'ala kira, kan, Allah Ta'ala nilai. So, jangan kita lepaskan peluang daripada mendapat pahala-pahala yang mudah macam ni. Seterusnya hadis yang ke-12. Hadis yang ke-12, qala radhiyallahu anhu, tsani asyar anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma atal jumu'ata fastama'a wa ansata ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ati wa ziyadatu 3 ayyam wa ma massal hasa faqad lagha. Siapa yang memperbaiki wuduknya, maknanya buat elok-elok wuduk dia, segala rukun, sunat, adab-adab dia, kemudiannya atal jumu'ah, dia datang pergi sembahyang Jumaat, dia pergi sembahyang Jumaat, fastama'a, dia dengar betul-betul, wa ansata, dia diam, kan, khutbah Jumaat itulah, diam dengar khutbah Jumaat, ghufira lahu bainahu wa bainal jumu'ah, diampunkan untuk dia antara Jumaat itu dengan Jumaat yang satu lagi, wa ziyadatu 3 ayyam, dan tambah lagi 3 hari. Maknanya apa? 10 hari lah, kan. Jadi 10 hari dia dapat pengampunan daripada Allah. Dia sembahyang Jumaat, hari Jumaat lah. Maknanya sampai the following week punya hari Jumaat, campur lagi 3 hari. Betul lah, kan? 10 hari lah. Maknanya Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa dia selama 10 hari. Apa dia buat? Berwuduk. Wuduk tu betul-betul. Datang sembahyang Jumaat, dengar baik-baik, bukan tidur, bukan main handphone, kan? Wa ansata, diam. Maka Allah ampunkan dosa dia. Wa man massal hasa, dan siapa yang bermain-main dengan biji batu-batu kerikil, pegang-pegang batu kerikil, faqad lagha, dia telah melakukan sesuatu yang lagha. Lagha maksudnya apa? Dah lalai lah, kan, dia dah lalai. Dan dalam hadis yang dan riwayat yang lain, fala jum'atalah, maka tidak ada Jumaat baginya, ataupun tidak ada pahala Jumaat bagi dia. Sebab apa? Dia lalai, kan. Zaman kita sekarang ni bukan ada batu kerikil dekat dalam masjid, tapi yang berlaku adalah handphone lah. Kadang masih lagi ada
duduk dekat dalam masjid tengah dengar khutbah tu, sempat lagi dia berWhatsApp, sempat lagi dia Google sana sini. Yang lagi dahsyat daripada tu, sempat tengok cerita. Kan ada orang macam tu. Kan tengah khutbah tu dia boleh pasang movie. Ya Allah. Memang sangat dahsyat zaman kita sekarang. Zaman Nabi SAW tak ada benda tu semua. Tapi ada batu kerikil kan zaman Nabi. Masjid bukan ada kapet kan. So ada batu kerikil kecil-kecil tu. Kadang-kadang dia orang ada sahabat yang Nabi tengah khutbah. Dia bukan tak dengar khutbah. Dia dengar khutbah tu. Cuma tangan tu. Tangan tu main batu kat depan tu. Ambil satu batu. Batu kecil-kecil, batu kerikil tu kan. Jadi Nabi SAW bagi tahu siapa yang menyentuh batu kerikil itu maka dia telah melakukan lagha. Ini menunjukkan bahawasanya bila seorang datang sembahyang Jumaat sepatutnya dia diam, dia dengar khutbah Jumaat betul-betul, dia tak buat benda lain, dia khusyuk, dia dengar dengan baik, macam tu. Dan menjaga adab di hadapan khatib. Menjaga adab. Ini satu lagi dia punya pengajaran adalah apabila kita belajar, kita kena jaga adab. Kan? Jangan hilang adab kita dengan guru yang berada di hadapan. Kan? Apa juga cara kena jaga sangat-sangat adab. Walaupun kadang-kadang kita terpaksa nak buat sesuatu perkara kan. Jadi kena jaga adab lah. Bukan tak boleh, tapi jaga. Fikirkan macam mana aku nak jaga adab dalam keadaan aku perlu melakukannya. Contoh, kita punya kaki dah lenguh kan. Lenguh sangat-sangat kaki. Fikir macam mana nak jaga adab pada guru dalam keadaan kaki aku dah lenguh ni, aku nak kena alih ni. Apatah lagi, kalau zaman kita sekarang ni kadang-kadang setengah orang dia sambil-sambil tengok handphone tu cerita lain kan. Ini tak, ni memang betul-betul belajar. Tapi ni main pen. Kan duduk guru kat bercakap ke depan dia main pen, dia pusing pen kat tangan dia, pusing pen tu pun dah dikira tak beradab lah dengan guru. Tadi macam hadis tadi sebut apa, menyentuh batu kerikil, kan, menyentuh batu kerikil. Dia bukan tak dengar, dia kata aku dengar khutbah ya, tapi Nabi kata dia telah lalai. Sama juga macam orang yang bermain pen tu, dia dengar kuliah tu, bukan dia tak dengar, dia dengar, tengok dia dengar betul, katalah kita kata betul Ustaz, dia faham semua benda apa yang guru ajar. Tetapi tetap dia dah dikira sebagai tidak beradab. So kena hati-hati apa pun yang kita lakukan dalam pengajian. Dalam khutbah Jumaat macam tu jugalah. Tadi hadis tadi sebut 10 hari, kenapa? Salah satu daripada hikmah dia kenapa 10 hari? Sebab setiap amal kebajikan digandakan 10. Digandakan 10. Jadi satu hari Jumaat yang dibuat baik, maka dia diampunkan dosa selama 10 hari. Setiap amalan digandakan 10 gandaan. Wallahu a'lam. Habis hadis yang ke 12. Jadi insya-Allah minggu depan kita sambung hadis yang ke 13. Macam biasa kita baca 3 hadis seboleh-bolehnya pada satu hari. Jadi insya-Allah minggu depan kita akan sambung hadis yang berikutnya. Semuanya cerita tentang peluang-peluang untuk kita dapat pahala. Kan, peluang-peluang yang sangat banyak dapat pahala. Pahala ni rupa-rupanya bukan satu cara je. Jadi kalau ada orang yang dia kata, Ustaz, sebenarnya saya nak buat apa yang nak buat pahala ni? Ini memang something wrong dengan soalan tu. Soalan tu sendiri ada salah. Maknanya dia tak boleh fikir kata pahala ni sebenarnya sangat banyak. Macam yang saya pernah sebut dululah. Waktu bulan Ramadan kan, orang bila period je, dia terus kata, Allah, habis nak buat apa? Soalan tu menunjukkan seolah macam buat pahala ni hanya terhad kepada 2-3 perkara. Sedangkan pahala ni nak dapat terlalu banyak cara untuk dapatkan. Jadi contoh hadis yang ke apa tadi tu 127 dan 126 tadi kan. Hadis nombor 6 dan 7 dan 8. Hadis nombor kita baca ni sampai nombor berapa tadi? Sampai nombor 12. Nombor 10 dan 11. So nombor 10 dan 11 ni tadi tu dah tunjukkan betapa banyaknya peluang dapat pahala. Bagi anjing minum pun dapat pahala, apatah lagi bagi manusia. Kan? Kita bagi anjing yang kelaparan pun, kita bagi minum pun dapat pahala yang besar, apa lagi manusia. Sebablah dulu-dulu orang suka buat wakaf air ni. Wakaf air ni bukan dengan telaga je. Dulu-dulu dia orang suka letakkan kendi kat tepi jalan, kan? Ataupun labu air tu untuk
orang yang bermusafir ataupun orang yang lalu lalang boleh minum. Dan ada benda tu dekat tepi jalan, benda tu sejuk pula, dia menyejukkan. Dekat negeri padang pasir kan panas kan. Jadi benda tu sejuk. Lalu ada benda tu, ambil minum. Dia orang letak depan rumah dia orang letak kat tepi jalan untuk orang minum je. Jadi bila orang minum, dia dapat pahala. Kalau kita tengok dekat Turki lagi macam-macam. Dia buat khusus untuk burung, untuk kucing, ada tempat minum. Kalau dekat kubur-kubur orang, kat kubur tu biasa dia akan dikorekkan sikit macam jadi macam mangkuk lah, kita kata macam mangkuk kecil. Tanah tu dikorekkan sedikit supaya nanti bila hujan air bertakung dekat situ, burung dapat minum ataupun kucing dapat minum. Jadi dia kata mudah-mudahan yang berada dalam kubur itu dapat pahala. Setiap kali ada burung datang singgah untuk minum ataupun ada kucing yang minum, setiap kali itulah orang yang dekat dalam kubur tu dapat pahala. Tu contoh yang adat kebiasaan dia orang buat. Kan? Dan juga wakaf air dekat tepi jalan ni sampai sekarang pun ada. Kan? Dia letakkan, cuma zaman sekarang ni dia tak pakai dah lah labu tu, sekarang dah pakai pipe lah kan. Tapi tempat kita dia masih lagi kurang lah budaya-budaya macam tu. Lagi-lagi zaman sekarang. Cuma ada juga orang yang pandai, dia wakafkan kowe dekat surau, dekat masjid. Jadi bila orang datang masjid minum air bersih, kan, pun bagus juga sebenarnya. Dia pun bayar setiap bulan bil kowe tu contoh. Bukan mahal sangat, dalam RM100 contohnya sebulan. Setiap bulan itu dia buat, dia wakafkan RM100 untuk masjid tu. Jadi masjid setiap bulan dapat. Bukan masjid, orang yang datang ke masjid kan, nak minum senang je. Cuma ada setengah masjid dia letak jauh kat belakang, dekat pantry dia, dekat dapur dia, orang tak boleh dapat minum. Ada masjid dia buat betul-betul dekat luar, dekat jalan utama kan. Bila orang masuk je nampak air tu, nampak penapis air tu, orang pun terus minum. Itu pun antara cara yang moden lah, maknanya banding dengan zaman dulu yang tadi. Bila kita sebut tadi, bagi minum anjing pun dapat pahala, apatah lagi kita belanja kawan-kawan, kita jamu orang makan, kita jamu orang minum dan sebagainya. Ini yang saya ada bacakan satu hadis baru ni, cerita daripada Sayyidina Suhaib Ar-Rumi yang ditegur oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar kata, engkau ni berlebih-lebihan sangat, melampau-lampau sangat, belanja orang sana sini tu melampau sangat, engkau infak. Dia kata apa? Dia kata, aku dengar Nabi SAW bagi tahu, sebaik-baik manusia adalah orang yang bagi orang makan dan menjawab salam. Man at'ama ta'am wa raddas salam. Itu khairun nas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi makan dan juga menjawab salam. Jadi bagi makan, belanja orang makan, masakkan makanan pada orang dan sebagainya. Mudah-mudahan itu semua termasuk daripada amal soleh kita. Wallahu a'lam. Jadi cukup setakat itu untuk pagi ni. InsyaAllah mudah-mudahan kita dah dapat keberkatan daripada hadis Nabi SAW, dah dapat kebaikan. Tentu sekali mendengar sabda Nabi SAW ni takkan rugi dan takkan menyesal kita dengan adanya kita dalam majlis membaca hadis Nabi SAW, walaupun sekejap pagi ni, tetapi kita dapat, mudah-mudahan kita dapat kebaikan dan dapat keberkatan insya-Allah. Okey, soalan Ustaz, ada kalau zikir masa kuliah boleh ke? Ini disebutkan sebenarnya kita baca dalam kitab-kitab, contoh Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi ada terangkan, kata macam mana kalau orang tu berzikir ketika dalam kuliah. Disebutkan kalau dalam pengajian dalam khutbah Jumaat, ketika khutbah Jumaat, dia memang Nabi ajar untuk diam kan. Jadi bila diam, sebab dalam perkataan ni pun disebutkan kata ni fastama'a wa ansata, kan, dengar betul-betul dan diam. Wa ansata, dia ada perkataan ansat, diam. Bukan semata-mata dengar je. Kalau sebut fastama'a saja, dengar saja, mungkin kita boleh cakap tak, aku dengar, cuma mulut je tak diam kan. Ni dengar dan diam. Maka disebutkan, dia kata zikir itu diteruskan, tetapi ketika itu zikirnya terletak di dalam hati sahaja. Jadi zikirnya dalam hati, bukan dengan mulut. Jadi doa pun doa dalam hati, bukan dengan mulut. Bukan dilafazkan. Dia cukup sekadar yang ada dalam hati. Bukan berhenti doa, bukan berhenti berzikir, tapi momen tu dekat hati. Jangan disebutkan dekat mulut, sebab dia boleh mengganggu. Dia mengganggu orang sebelah kiri kanan, dan dia juga mungkin boleh mengganggu guru yang di hadapan. Okey.
ataupun apa khatib di hadapan. Cuma hukum majlis zikir yang majlis ilmu yang macam kuliah-kuliah kita ni, dia tak adalah sama sebiji macam khutbah Jumaat. Sebab khutbah Jumaat ni memang Nabi bagi warning betul-betul, apa secara jelas kan macam mana adab dia. Tapi berbeza dengan pengajian-pengajian macam tu tak adalah dia terus kita kata kau hilang dah pahala kau. Sebab apa? Kau berzikir dalam kuliah. Bukan macam tu. Jadi kena pandailah. Contoh kalau memang kita tak ganggu orang. Contohnya kuliah online. Kuliah online kita tak ganggu orang. Kita je duduk depan handphone kita. Lepas tu guru pun tak nampak muka kita. So kita tak ada mengguris hati dia kan, contohnya. Jadi kalau dalam keadaan macam tu, maka tak ada masalah lah untuk zikir dekat mulut. Sebab kita tak ada ganggu orang, tak kacau. Dia punya ilah dia dah hilang dekat situ. Okey. Cuma kena dengar betul-betul. Risau kita ni bila mulut kita berzikir, dengar tu pun dah mula tak berapa sangat. Sebab walaupun Allah Ta'ala jadikan kita ni ada mulut, ada telinga, dua telinga, tetapi ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfih. Dan Allah Ta'ala tak jadikan pada seseorang itu ada dua hati di dalam dadanya. Dan hati dia tetap satu aja. Jadi kalau dia dengar yang satu lagi mungkin dia tak dengar. Jadi itu yang susah. Jadi kalau dia berzikir waktu tu, ada kemungkinan yang besar hilang dia punya khusyuk. Jadi kena jaga pula yang tu. Takut-takut dia tu terus tak faham. Apa yang tadi apa ustaz cakap, apa syekh cakap tadi? Yang dalam kitab ni apa dia ni aku tak faham dah. Sebab apa? Sebab kita tengah berzikir. Jadi kita kena pandai jugalah susun jadual kita, susun masa kita untuk berzikir tu. Jangan sampai terlepas pula benda yang sepatutnya kita mengaji, kita belajar kan. Okay, wallahu a'lam. Okey, cukup setakat tu insya-Allah untuk pagi ni. Saya nak kena keluar dah, nak ke Masjid Al-Falah SG 9. Okey, jadi cukup setakat tu untuk pagi ni. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Ma ahli al-qudri unsa wa dzakar rabbi wafiqna wa wafiqhum lima taradhi qawlan wa fi'lan karama. وارزق الكل حلالا دائما واخلا اتقيا علماء نهضى بالخير ونكفى كل شر. ربنا اصلح لنا كل شؤون واكر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان ياتنا رسل المنون واغفر واستر انت اكرم من ستر. صلاة الله تغشى المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين.